أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. برضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة، ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتح فافتح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, para muhibbin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita sekali lagi dapat kita bertemu dan dihimpunkan oleh Allah di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Diharapkan sekalian tuan-tuan puan hadirin hadirat senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali, Allahumma salli ala Muhammad. Mari sama-sama kita perbetulkan niat kita, qasad dan tujuan kita menghadiri majlis ilmu pada pagi ini, kerana Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita dengan apa yang kita qasadkan, niatkan. Diharapkan sekalian yang hadir yang sedang mengikuti senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Hampir sebulan lebih dah kita tak jumpa semua. Ya, alhamdulillah Allah bagi lagi kesempatan dapat bertemu lagi insyaallah untuk meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan pengulangan bacaan kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Jadi insya-Allah sama-sama kita jaga niat kita, jaga adab kita, jaga akhlak kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita manfaat dengan apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara hati kita daripada niat-niat yang tidak baik, niat yang tak sepatutnya, yang menjadi asbab amalan kita ini ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Sambungan kitab muka surat 29.
Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Jumpa dah muka surat 29. Tuh ngongek gitu. Dah. Jangan main-main. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala, huraian yang kelima daripada pada menyatakan ilmu usuluddin. Jadi dalam ruangan ini Musannif rahimahullahu ta'ala nak memperkenalkan kepada kita apakah ilmu usuluddin. Ilmu yang kita nak belajar, yang kita nak dengar dalam kitab ni, yang nak dihuraikan ni, nak menceritakan tentang apa? Ni masuk dalam mabadi, permulaan kitab. Dia nak suruh kita kenal dulu, nak suruh kita faham dulu, nak suruh kita mengerti apa benda yang kita nak gali, apa benda yang kita nak cari. Kerana dia akan mempengaruhi kita dalam nak mencari sesuatu. Contohnya, seseorang itu akan bersungguh-sungguh berusaha mencari sesuatu yang dia tahu, yang dia kenal, yang dia faham, nilainya dan sebagainya. Sebaliknya, seandainya kita mencari sesuatu yang kita tak tahu, kita tak tahu harga dia, kita tak tahu nilainya, kita tak tahu apa faedah kalau kita dapat, kita tak tahu apa mudarat ataupun kerugian seandainya kita tidak memilikinya. Ini tidak akan mempengaruhi kesungguhan kita untuk belajar. Ada orang dia pernah dengar usuluddin, sifat 20, ilmu akidah, tapi dia tak tahu apa benda. Jadi dia nak memperkenalkan supaya kita tahu apa yang kita nak belajar. Bila kita tahu nilainya, kepentingannya dalam ibadah, insya-Allah dia akan mempengaruhi seseorang itu bersungguh-sungguh mengaji. Bersungguh-sungguh mengaji. Orang yang tak tahu nilai ilmu usuluddin ni, dia tak akan cari. Dia tak berasa rugi kalau dia tak mengaji. Sebab dia tak tahu harga, dia tak tahu nilai. Jadi sekarang ni Musannif nak memperkenalkan kepada kita supaya kita tahu apa yang kita nak cari. Macam duit. Siapa sini tak kenal duit? Jangan kat tangan. Semua kenal? Masya Allah, tambah. Betul lah tu. Sebab tu duit ni orang tahu, orang kenal, orang faham, mempengaruhi seseorang itu mencari duit ni, sanggup dikorbankan masanya daripada muda sampai tua. Sampai membelakangkan ibadah, sampai membelakangkan akhirat, sampai tak peduli halal haram. Kenapa sampai macam tu? Kerana dia kenal duit, sampai mempengaruhi duit. Tapi salahlah kalau seandainya mencari duit sampai melanggar perintah Allah, tu salahlah. Tapi kenapa sampai macam tu? Sebab dia tahu nilai dia. Sebab dia tahu nilai duit ni, kalau tak ada, susah. Jadi dia pun berkorban pagi, petang, siang, malam. Tak kira penat, tak kira letih, tak kira sakit. Dia akan usaha bermati-matian. Jatuh bangun, dia usaha.
Sebab dia tahu nilai duit tadi. Padahal tak ada apa pun sebenarnya. Begitulah juga ilmu usuluddin. Kenapa ramai di kalangan kita yang tak peduli nak belajar ilmu usuluddin? Sebab tak tahu nilai. Kenapa ada orang yang bersungguh-sungguh belajar, tak faham pun dia datang, tak faham pun dia mengaji? Sebab dia tahu nilai. Baik, bermula permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas tiap-tiap mukallaf sebagai tuntutan yang putus, yang dinamakan dia tuntutan yang putus tadi dengan fardu ain. Maknanya umbi ataupun dasar ataupun asas ataupun tunjang bagi segala perkara yang Allah perintahkan ke atas diri kita tiap-tiap mukallaf. Siapa dia mukallaf? Mukallaf ke mu'allaf? Dalam ni mu'allaf tu mukallaf. Mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang terikat dengan hukum Allah, itu mukallaf. Dia berakal, dia baligh sampai seruan agama pada diri dia, dan dia boleh mendengar atau melihat. Bila berhimpun empat perkara ini pada seseorang hamba Allah, tak kira raja, tak kira rakyat, tak kira yang paling mulia kedudukan atas dunia atau yang paling hina atas dunia ni, bila berhimpun empat perkara ni pada diri dia, dia dipanggil mukallaf, iaitu orang yang diberatkan hukum Allah. Apa sahaja keadaan, kelakuan, di mana sahaja masa, di mana sahaja tempat dan waktu dia berada, dia tidak boleh lari daripada terikat dengan hukum hakam Allah. Itu mukallaf. Dia tak boleh lagi. Dia naik roket pergi planet Pluto, tetap dia mukallaf. Dia lari, dia tak nak duduk atas bumi, dia duduk atas planet lain, pergi planet Marikh, dia duduk situ. Tetap dia bersangkut paut dengan hukum Allah. Sebab dia mukallaf. Kalau diikut, dia dapatlah kebaikan kebajikan. Kalau dia ingkar, dapatlah nanti janji azab daripada Allah. Itu mukallaf. Bila kita dah mengucap la ilaha illallah, kita kena tahu, bila kita mengaku tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, maka sepatutnya kita telah bersiap sedia untuk menerima apa sahaja ketetapan dan ketentuan Allah terhadap diri kita. Tak boleh nak komen, tak boleh nak condemn. Itu penyerahan diri kepada Allah sebagai seorang Muslim. Dia kena serahkan diri dia. Dia kena serahkan diri dia. Dia tak boleh mempersoal dan mempertikaikan hukum hakam yang Allah tetapkan ke atas diri dia. Dia tak boleh. Itu kata Muslim, mukmin. Baik. Jadi dalam banyak-banyak perkara yang Allah tuntut ke atas diri kita sebagai tuntutan fardu ain. Apa maksud fardu ain? Perkara yang menjadi kewajipan ke atas tiap-tiap individu. Itu fardu ain. Laki-laki, perempuan, semua kena ambil, semua terlibat. Tidak ada seorang pun boleh mengecualikan diri dia. Itu fardu ain. Ada ramai lagi di kalangan kita yang tak boleh beza fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain apa? Tak tahu. Fardu kifayah apa? Tak tahu. Dah macam mana? Ini yang mengakibatkan pergi kejar fardu kifayah, tinggal fardu ain. Pergi kejar fardu kifayah, yang fardu ain tinggal. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tak boleh beza mana fardu ain, mana fardu kifayah. Ilmu mana yang fardu ain, ilmu mana fardu kifayah. Pergi cari fardu kifayah, fardu ain tinggal. Ilmu-ilmu dunia tu fardu kifayah. Ilmu akademik tu fardu kifayah. Tapi banyak yang mendahulukan ilmu-ilmu tu dulu dan membelakangkan fardu ain. Fardu ain tu dosa kita.
Berapa lama kita tangguh tinggal belajar fardu ain? Selama itulah kita tanggung dosa. Sejak daripada akil balik umur 15 sampai umur 40 contoh. Tak ngaji fardu ain. Selama itulah puluh tahun tanggung dosa. Ini mujur Allah Ta'ala pilih kita. Kalau tak sampai mati tak ngaji fardu ain. Orang anggap fardu ain ni ilmu budak kecil. Fardu ain ni ilmu budak tadika. Padahal ilmu fardu ain ni luas tuan-tuan. Sebab salah faham lah tu, salah faham ni. Fardu ain ni luas tuan-tuan. Banyak lagi kita ni tak lepas fardu ain lagi. Walaupun umur kita dah puluh tahun, fardu ain tak lepas lagi. Ngaji fardu ain sungguh-sungguh. Kemudian sambil-sambil ngaji fardu ain, barulah ngaji fardu kifayah. Macam tu baru betul cara ni. Ni dulu kan fardu kifayah, tinggal fardu ain. Apa jadi ibadat ni? Tak sah ibadat. Kerana fardu ain ni benda penting-penting dalam ibadat. Tak faham fardu ain, tak sah lah amal. Jadi dalam banyak-banyak perkara yang menjadi kefarduan ke atas diri kita, sembahyang contohnya, puasa contohnya, apa lagi? Banyak lagi lah. Kalau laki-laki kan tunaikan nafkah, cari nafkah untuk anak bini. Kalau bini kan taat suami dan sebagainya. Jadi apa sahaja amal ibadat di atas dunia ni, dasarnya, tunjangnya, puncanya ialah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasarnya. Bila rosak dasar ini, rosaklah yang lain. Buatlah amal macam mana, buatlah amal tonggang terbalik macam mana pun, kalau mengenal Allah Ta'ala ni tak lepas lagi, semuanya itu tidak akan diterima oleh Allah. Imam Ghazali kata, barang siapa yang beramal ibadah tanpa mengenal Allah, amalnya tak diterima oleh Allah. Tiba-tiba kita mengenal Allah ni kendian baru kita cari. Kendian baru cari. Dah buat macam-macam ibadat, buat ini, buat itu, buat ini. Kendian baru nak kenal Tuhan. Apa jadi ibadat kita yang lepas-lepas? Kena minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Itu salah kita. Kita mendahulukan benda yang tak penting. Kita membelakangkan benda yang penting. Itu salah kita. Kena ngaku lah, dah salah ngaku lah dengan Allah. Jangan dah salah tak nak ngaku tak. Kena ngaku, ya Allah, aku salah, aku berdosa, aku leka, aku lupa, aku lalai. Aku membelakangkan ilmu fardu ain, aku membelakangkan ilmu tauhid, aku mendahulukan benda-benda lain. Mengaku dengan Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Itu satu kedosaan ke kita nak mengaku betul lagi? Nak mengaku baik, nak mengaku betul lagi dah. Cara macam tu kita nak mengaku betul. Kena mengaku kita salah lah. Dah salah, tak mengaku pun Allah tahu kita salah. Ada yang sibuk dengan tafsirnya, sibuk dengan ngaji hadisnya, tauhid tak mengaji. Ilmu tauhid tak nak mengaji, sibuk dengan kuliah umumnya, sibuk dengan ceramah umumnya, tauhid tak mengaji. Ini di antara sikap masyarakat kita. Itu salah cara tuan-tuan. Salah cara dalam kuliah-kuliah umum, ceramah umum tu, dia tak menyentuh ilmu fardu ain secara khusus. Itu untuk nak tambah-tambah boleh. Ada pun nak melepas tuntutan fardu ain, tidak memada dengan pergi dengar ceramah umum, ceramah maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Itu nak tambah-tambah ilmu boleh lah. Dan lepas fardu ain tak boleh. Jadi fardu ain kena ngaji. Ada masa lapang, ada ceramah pergi. Begitu. Kuliah fardu ain tak boleh tinggal. Itu wajib kena ada. Dalam jadual waktu kita, baik laki-laki, baik perempuan, mesti ada jadual mengaji fardu ain masing-masing. Iaitu mengenal ia akan Allah Ta'ala. Mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Wajib kenal Allah, wajib kenal Rasul. Meskipun dia seorang raja, dia wajib mengenal Allah. Meskipun dia seorang raja, dia mesti mengenal Allah. Ataupun kita orang biasa, tak ada pangkat darjat pun atas dunia. Sekaya apa pun dia, atau semiskin apa pun dia, wajib mengenal
Wajib kenal Allah. Apa maksud kenal Allah? Allah tu Tuhan. Tuhan tu Allah. Macam tu. Dia kata aku kenal dah Allah. Siapa Allah? Tuhan lah. Tuhan. Siapa nama Tuhan tu? Allah lah. Macam tu. Kita kenal dah tu. Macam tu kenal dah tu. Tahu nama dia Rahman, Ar-Rahim. Kenal dah tu. Dah ulama kata bukan tu. Maksud mengenal Allah, kata ulama, mengetahui, memahami serta mengiktikadkan sungguh-sungguh dalam hati apakah sifat-sifat yang ketentuan bagi Tuhan. Apa sifat Tuhan? Kita mengaku Allah itu Tuhan. Apa sifat dia? Kenapa dia dipanggil Tuhan? Apa sifat dia? Apa sifat Tuhan? Entahlah. Tu kata kenal Tuhan tu. Pada ain tak lepas lagi. Umur kita tak tahu berapa hari tinggal ni. Kenal Tuhan dah, dia kata. Kenal Tuhan macam mana? Maksud kenal Tuhan tu mengetahui apa sifat yang wajib bagi Allah. Mesti boleh membezakan di antara sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Wajib setiap orang. Wajib setiap orang membezakan mana sifat Tuhan, mana sifat makhluk. Wajib boleh bezakan. Kerana barang siapa tak boleh membezakan, dia akan menyengutukan. Lawan membezakan apa? Menyamakan. Betul? Lawan membezakan, menyamakan. Jadi kalau kita tak boleh membezakan, kita akan menyamakan. Apa hukum menyamakan Tuhan dengan yang lain? Syirik. Apa jadi sembahyang kita? Apa jadi puasa kita? Apa jadi haji umrah kita? Apa jadi wakaf kita? Habis. Sebab tu kalau dasar ni rosak, yang lain habis rosak. Cuma syok sendiri je, berasa macam dah banyak amal. Kena mengaji. Tak ada istilah terlambat lagi. Selagi tak mati, tak ada istilah terlambat. Gunakan saki-baki umur kita yang tinggal tak berapa hari lagi ni, ngaji sungguh-sungguh. Sudah-sudahlah tu dunia. Sudah-sudahlah dunia tu. Sekaya apa pun tinggal. Sehebat apa pun tinggal. Semasyhur apa pun tinggal. Ini di antara benda yang nanti kita nak kena jawab dalam kubur ni. Siapa Tuhan kamu? Tak boleh jawab kecuali orang yang kenal Tuhan je boleh jawab. Tak boleh jawab kecuali orang yang waktu di dunia dia kenal Tuhan. Dia boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Siapa Tuhan kamu? Nak jawab Allahu Rabbi. Allah Tuhan aku. Tak boleh jawab kalau tak kenal. Sebab yang menjawab tu amalan kita, bukan lidah kita. Amalan kita. Jadi kalau hidupnya mengenal Allah, insya-Allah dia boleh jawab. Kalau waktu hidup dia tak kenal Tuhan, dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Jadi mengenal Allah tu maksudnya mengetahui apakah sifat-sifat yang ketentuan bagi Tuhan. Ulama dah siap kutip dah daripada Quran hadis dah. Dah bubuh dalam kitab, siap dengan dalilnya, dengan bukti akli naklinya. Nak suruh kita mengaji je. Ibaratnya ulama dah tolong ambilkan dalam kitab besar-besar, dalam Quran, dalam hadis dah ambil, dah tolong masakkan dalam tanah kan, letak dalam pinggan, nak tolong suap je. Nak tolong suap je. Tapi kalau kita sombong tak nak buka mulut, itu urusan kita kan. Jadi jangan salahkan ulama besok. Ulama dah susah payah tolong cari gali dalam Quran, dalam hadis. Tuliskan dalam kitab ni tak padan dengan kitab Jawi, ubah Rumi pula, nak suruh ngaji juga ke mana-mana pun. Tapi kalau kita tak nak sombong, itu masalah kita. Tak boleh nak dakwa ulama besok. Kenapa tak bagi tahu? Kenapa tak tolong? Ulama tolonglah, kita yang tak nak tolong diri kita sendiri. Dan dikehendaki dengan mengenal itu, maksud yang dikehendaki dengan mengenal Allah Ta'ala itu, mengetahui serta mengaku. Yang pertama, tahu. Yang pertama, mengetahui. Maksud mengenal Allah tu maksudnya apa? Mengetahui. Kena tahu. Macam mana nak tahu ni? Duduk rumah? Keluar mengaji lah. Baru tahu. Yang mengaji pun belum tahu.
Yang ngaji pun belum tentu tahu lagi. Yang tak mengaji lebih-lebih lagi lah. Takkan yang tak mengaji lebih tahu daripada yang mengaji pula. Kalau macam tu, tutup rumah ngaji ni. Tutup rumah ngaji Melaka ni dah. Dah tak mengaji lagi tahu. Buat apa bazir duit, bayar sewa macam-macam. Nak tahu kena mengaji. Kena mengaji. Sebab kalau tak mengaji, tak punya tahu pada adat. Yang pertama kena tahu. Dah tahu ke belum? Dah tahu dah? Dah mengaji tahu lah. Yang tak mengaji, taknya tahu Jadi kena usaha, jangan duduk rumah. Kena keluar cari ni, supaya tahu ni. Sebab tak tahu berdosa. Bila dah tahu pula, kena mengaku putus dalam hati. Apa yang kita dah tahu, apa yang kita dah faham dengan kita datang belajar mengaji tu dah tahu dah terang dah faham dah. Yang kedua, kena jazamkan dalam hati, kena mengaku sungguh-sungguh. Itu sifat Tuhan. Yang mesti ada pada Tuhan, tak boleh tidak. Mesti ada pada Tuhan sifat-sifat tu. Jadi kita nak kena mengaku, membenarkan. Kalau kita tak tahu apa yang kita nak sungguhkan dalam hati tadi, tuan-tuan. Kita tak ada maklumat tentang Allah, kita tak tahu, tak ada maklumat tentang Tuhan. Apa yang kita nak sungguhkan dalam hati? Sebab tu tadi pertama kena belajar supaya tahu. Bila dah tahu, baru boleh i'tiqad, pegang sungguh-sungguh dalam hati apa yang dah tahu tadi. Ni masalahnya kita tak nak belajar. Apa yang kita nak pegang dalam hati terhadap Tuhan? Mengaku putus dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apa maksud yang wajib bagi Allah ni? Wajib pada akal bagi Allah Ta'ala, bukan wajib syarak. Wajib bagi Allah dengan makna wajib pada akal ni. Wajib di situ dengan makna wajib akli, bukan wajib syar'i tu. Wajib akli. Wajib syar'i, contoh macam semayang tu Allah perintah atas diri kita. Macam puasa tu Allah perintah atas diri kita, Allah wajibkan atas diri kita. Ada pun di sini bukan kita perintah Allah dah. Akal kita menghukumkan, akal kita memutuskan perkara ini, sifat ini mesti ada pada Allah. Sebagai Tuhan mesti ada sifat ni. Kalau tak ada sifat ni bukan Tuhan. Tak boleh panggil Tuhan kalau tak ada sifat-sifat ni. Tu maksud wajib akli. Jangan jadi puak-puak Wahabi no. Tahu Wahabi? Ada sini pengikut Wahabi ada? Belum. Siapa yang mewajibkan Tuhan? Dia kata, siapa yang mewajibkan Tuhan tu ada? Siapa yang mewajibkan Tuhan tu sediakan? Siapa yang mewajibkan Tuhan? Dia tak belajar hukum akal, puak-puak. Puak-puak tu dia tak belajar sifat 20 ni, tuan-tuan. Sebab tu dia tanya, mana dalil belajar sifat 20 ni? Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Sifat 20 ni bid'ah, kata dia. Jadi jangan belajar. Tuan-tuan pun ikut. Sebab yang cakap tu nampak macam ahli ilmu. Tuan-tuan pun ikut lah. Hangguk kepala macam burung terkukur. Nampak tak? Ramai pengaruh kepahaman tu. Kita dah lah malas mengaji sifat 20. Dia pula khabar kata tak wajib belajar. Sedang elok kata. Muafakat dengan nafsu kita. Dah mengantuk, disorongkan apa? Pantang, tilam, lembek, toto. Siap semua. Siap tepuk lagi. Siap ditepuk-tepuk lagi. Kita pun sedang molek lah. Aku pun memang malas nak ngaji sifat 20 tu. Dengar dia orang kata payah-payah ngaji sifat 20. Rupa-rupa ada pula ustaz-ustazah kata tak wajib sebab tak ada dalil. Sedang elok tu. Sebab tu ramai orang terpengaruh dengan pahaman. Dia tanya mana dalil? Dalil kita ada. Ijma' ulama' tu di antara dalil kita. Tempat ambilan hukum hakam di sisi kita ahli sunnah wal jamaah ada 4. Dia 2.
Kita 4. Maka apabila di sisi mereka tidak mengiktiraf ijma' ulama itu adalah merupakan dalil dalam ibadat, dah macam mana kita nak terangkan kepada dia? Dalil dia Quran, hadis. Ijma' dia tak pakai. Sebab tu kita kata ijma' mengatakan wajib belajar sifat 20. Dia kata tu bukan dalil lah. Jadi payah nak cerita dengan orang kerah dagu macam tu. Tahu? Sebab tu tak payah layan buat-buat tu. Habis masa. Habis masa sembang. Tanya dengan dia, apa hukum belajar Iqra' 1 sampai Iqra' 6? Tanya dia. Berapa ramai orang buta Quran, jadi celik Quran baca, mengaji Iqra'. Betul? Apa hukum mengajar Iqra'? Bidah? Tanya buat-buat tu. Apa beza Iqra' dengan sifat 20? Dua-dua tu tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Nampak tak? Dia nak putar belitkan masyarakat. Nampak tu ramai masyarakat yang tertipu. Tanya dia, kalau bid'ah belajar sifat 20, apa hukum belajar Iqra'? Tanya dia, kau pandai baca Quran ni, kau ngaji apa dulu? Dia kata dulu muqaddam. Nabi tak ajar muqaddam. Sahabat tak ngaji muqaddam Iqra' ni. Macam mana? Tengok dia kali kat mana, tengok. Dia ada tu jalan dia nak selamatkan diri. Hati-hati tuan-tuan ni. Jangan terpengaruh dengan pahaman tu. Semoga Allah pelihara kita, anak cucu cicit kita sampai kiamat daripada terpesona, terpedaya dengan golongan yang nak merosakkan agama. Habis. Mengaku putus dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah mesti kita kena tahu, mesti kena belajar. Apa sifat yang ketentuan bagi Allah, dan yang tentu tidak segala perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Apa perkara yang mesti tidak sekali-kali ada pada Tuhan? Apa dia? Wajib kita mengetahui sifat-sifat yang ketentuan bagi Allah supaya kita nak pegang. Apa sifat ketentuan bagi Tuhan? Apa dia? Ada berapa? Ulama' dah siapkan dah 20 sifat ataupun 13 sifat. Ini adalah merupakan sifat-sifat yang wajib, yang mesti ada pada Allah. Bila sebut Allah, bila sebut Tuhan, 20 sifat ni mesti ada pada dia. Bukan bermaksud Allah hanya memiliki 20. Dah 20 ni yang wajib diketahui sebagai asas dasar akidah kita kepada Allah. Bukan Allah Ta'ala memiliki 20 saja sifat. Dia memiliki segala sifat kesempurnaan yang tidak terhitung banyaknya. Tapi 20 tu yang telah dimuafakat oleh ulama, mesti setiap laki-laki perempuan yang mukallaf mesti kena belajar, mesti kena tahu satu persatu dan pegang dalam hati. Jadi kena tahu apa sifat Tuhan. Bila sebut Tuhan, mesti tahu apa sifat. Orang yang mengucap la ilaha illallah mesti kena tahu apa sifat Allah. Apa sifat dia? Kalau ilmu yang bagaimana? Kalau Allah Ta'ala tu ada ilmu yang bagaimana? Kalau Allah Ta'ala tu ada sifat sama' basar, pendengar pelihat yang bagaimana? Kalau Allah Ta'ala tu bersifat satu yang bagaimana? Kalau Allah bersifat ada yang bagaimana? Mesti boleh beza. Mesti boleh beza kan? Ada Allah begini, ada makhluk begitu. Satu Allah begini, satu makhluk begitu. Barulah selamat daripada mensyirikkan. Nampak? Boleh beza dah. Satu makhluk begini, satu Allah begitu. Ada Allah begini, ada Allah, ada makhluk begitu, baru boleh beza. Kalau tak boleh beza, ada Allah dengan ada makhluk macam mana? Mana kita nak pegang? Nak pegang macam mana? Kita pun tak boleh beza mana sifat Tuhan, mana sifat yang bukan Tuhan. Macam mana? Takkan kita nak campur adukkan dalam hati kita ni akidah yang betul dengan yang sesat. Apa jadi? Dalam hati kita ada akidah yang betul dan dalam masa yang sama ada akidah yang salah terhadap Allah. Apa jadi tuan-tuan? Dikira apa tu? Dosa akidah. Dia jadi najis. Bila campur benda halal dengan haram, dia jadi apa? Dia jadi apa? Haram. Benda suci campur dengan benda najis, dia jadi najis. I'tiqad yang betul bercampur dengan i'tiqad yang salah, dia jadi salah. Sebab tu dalam bab akidah ni tak boleh. Tak boleh nak campur aduk. Akidah ahli sunnah pun ada, akidah wahabi pun ada dalam hati kita. Akidah Mu'tazilah pun ada. Tak boleh. Tak boleh campur. Bila kita tak belajar, campur. Campur macam-macam ada dalam hati. Campur. Akidah sesat pun ada, akidah betul pun ada. Na'udzubillah min zalik.
Lepas tu kita disuruh belajar supaya boleh membezakan mana akidah betul, mana akidah salah. Kemudian ambil yang betul, buang yang salah. Kalau kita tak boleh nak beza, ambil semua. Ambil semua. Ni dia kata Wahabi ke apa, sama je. Semua percaya Tuhan gitu. Dah nak kata lagu mana? Ikut mula lakum dinukum waliy. Kau dengan akidah kau, aku dengan akidah aku. Kau tak nak ikut sudah. Kau nak ikut Tuhan turun naik langit, Tuhan dulu atas langit, itu ikut kau lah. Dia dah terangkan dah. Tak nak percaya sudah. Dan segala yang harus bagi Allah. Apa sifat yang mustahil bagi Allah? Sifat yang tak boleh ada pada Tuhan, apa dia? Apa dia sifat yang tak boleh ada pada Tuhan? Apa dia? Entahlah. Dah macam mana kita nak menafikan tu? Silap-silap ada dalam hati kita i'tikad yang tak sepatutnya pada Allah. Nampak tak? Allah baru tahu. Allah baru tahu kita ni ada masalah, Allah baru tahu. Boleh tak nak kata kita? Yang dah tahu, yang tak tahu, yang tak tahu, itulah dipegangan. Allah baru tahu. Padahal sifat baru tahu tu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Nampak tak? Allah dah lama tahu. Boleh tak? Tak boleh. Allah sedia kala dah tahu, bukan dah lama tahu. Dah lama tahu tu bersangkut paut dengan masa. Allah dah lama tahu. Dah lama tahu tu sifat baharu. Sedia kala tahu tu baru kata sifat Allah. Nampak tak? Banyak salah tuan-tuan. Kita tak mengaji, tak jumpa salah. Syok sendiri dengan pahaman yang salah. Besok mati terkejut. Kenapa mati dalam kafir pula ni? Kenapa mati sebagai orang kafir pula ni? Dulu semayang puasa macam-macam lagi. Tu yang kita tak nak tu. Biar kita nampak salah sekarang daripada tahu salah bila mati besok. Bila tahu salah sekarang, ada peluang nak taubat, nak baiki. Bila dah mati baru tahu akidah sesat, habis dah menyesal. Menyesal tak ada guna dah. Penyesalan yang tak akan berkesudahan. Dan segala yang harus bagi Allah. Apa maksud harus? Perkara yang boleh berlaku dan boleh tidak itu harus bagi Allah. Apa sifat yang harus bagi Allah? Apa? Sifat yang harus bagi Allah pun kita kena faham. Sebab apa? Nak membezakan di antara akidah kita dengan akidah, contohnya Mu'tazilah, yang mana mereka mewajibkan sesuatu bagi Allah. Dia kata Allah wajib membuat yang baik, Allah wajib memberi yang baik. Itu akidah kita. Tak. Allah tak wajib, Allah harus membuat sesuatu. Di sisi mereka Allah wajib, Allah mesti bagi yang sedap, Allah mesti bagi yang senang, Allah mesti bagi. Itu akidah Mu'tazilah. Kita tak. Allah nak bagi yang senang, serah pada Allah. Allah nak bagi yang tak senang pun, serahlah pada Allah. Dia nak bagi sedap, dia tak nak bagi sedap, itu hak dia. Sebagai Tuhan, tak ada siapa boleh paksa dia supaya mesti bagi begini dan mesti bagi begitu dan jangan bagi begini. Betul tak? Tapi mereka meletakkan bahawasanya Tuhan mesti bagi benda yang sedap dan yang terlebih sedap. Itu akidah Mu'tazilah. Kita ahli sunnah dah. Jadi bila kita memiliki akidah yang betul terhadap Allah, contoh kita i'tikad harus bagi Allah memberikan sesuatu, sama ada benda baik benda tak baik, harus bagi Allah. Barulah boleh kita nak terima qada dan qadar Allah. Barulah boleh terima takdir. Sebab pada kita Allah tak wajib pun bagi aku senang-senang, harus je. Tapi bila kita dah pacak dalam hati kita Allah mesti bagi yang sedap, Allah mesti tunaikan kehendak kita, bila tak dapat apa yang kita nak, dah mula bersangka jahat dengan Allah. Itulah akibatnya. Tak sedar tu. Orang yang i'tikad Allah mesti layan keinginan kehendak dia, orang Mu'tazilah. Mu'tazilah. Dalam diam-diam jadi Mu'tazilah tak sedar. Orang kalau i'tikad Allah tak wajib bagi yang baik-baik, harus saja, dia akan terima. Allah bagi senang, alhamdulillah. Allah bagi tak sedap, dia sabar. Sabar, sangka baik, redha dengan Allah. Tapi bila dah i'tikad dalam hati Allah mesti bagi, habis. Bila tak bagi,
dah mula bersangka jahat dengan Allah. Allah tak adil, Allah berat sebelah, Allah zalim. Na'udzubillah min dzalik. Banyak berlaku tu dalam hati kita. Betul ke tidak? Tak nak ngaku. Beriman dengan qada qadar. Nak beriman dengan qada qadar, kena kenal Tuhan dulu. Kalau tak kenal Tuhan, tak sempurna nanti. Sebab kita dah i'tiqad dalam hati, Tuhan mesti bagi yang baik. Tuhan mesti bagi yang sedap. Tuhan mesti ikut kehendak kita. Bila berlaku sebaliknya, itu yang dia kata, aku tak boleh terima takdir. Aku tak boleh terima takdir. Aku tak boleh terima takdir. Sebab apa? Sebab dia i'tiqad tadi, Tuhan mesti bagi yang baik-baik. Bila Allah bagi benda tak baik, dia tak boleh terima. Na'udzubillah. Baikilah. Sebab kita ni nak mati ni, nanti Allah tanya semua. Allah tanya. Besok Allah tanya, kenapa kau tak boleh terima? Kita nak jawab. Apa kita nak jawab? Allah tanya besok. Allah cungkir balik, Allah tak lupa. Allah tak lupa. Allah tanya besok, kenapa kau tak boleh terima takdir aku? Apa kita nak jawab? Boleh jawab tak? Boleh? Dia selalu kadang-kadang ada orang cakap, aku tak boleh terima takdir, aku tak boleh terima takdir. Nak jawab jangan. Cuba agak-agak bagi jawapan. Agak-agak macam mana jawapan yang kita nak bagi besok tu? Agak-agak macam mana? Tengah belajar. Aku tak boleh terima takdir. Aku tak boleh terima takdir. Kita nak jawab apa? Allah tanya kenapa tak boleh terima takdir? Nak jawab apa? Kat sini tak boleh jawab, dalam kubur lebih-lebih lagi ya. Sini tak boleh jawab dah, dalam kubur lagi tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, kena sesah dengan mereka. Nampak tak? Sebab tu kita ngaji ni bukan sebagai perhiasan tuan-tuan. Nak suruh serapkan dalam amalan kita. Tahu-tahulah. Tapi cara cakap tu seolah-olah macam tak pernah mengaji, macam tak pernah belajar. Sebab tu kita ni nak belajar sebab nak ambil faedah. Itulah suruh belajar tadi, supaya memperbaiki amalan kita. Kalau dulu sebelum mengaji akidah tak boleh terima takdir, dah mengaji akidah dah boleh terima takdir. Ni sebelum mengaji akidah tak boleh terima takdir, dah mengaji akidah pun tak boleh terima takdir lagi. Apa bedah kita mengaji? Adakah kita lebih bijak daripada Tuhan? Kita lebih tahu ke? Kita lebih pandai daripada Tuhan mengatur takdir ke? Tak, tapi jawab tak boleh terima takdir. Tapi kalau tanya siapa lebih pandai? Allah ada. Itu nama bodoh sombong. Kita ni banyak bodoh sombong. Kita ni jahil, kita ni takabur, sombong dengan Tuhan. Semayang dah. Semayang dah, bukan tak semayang, tapi sifat hati kita macam tu. Ini yang kita nak kena belajar, nak kena cari segala kelemahan, kesalahan yang ada dalam diri kita, kena baiki cepat-cepat sebelum kita mati. Sudah-sudahlah duk cari dosa orang. Sudah-sudah cari dosa orang, sudah-sudah baiki orang lain. Kita ni banyak salah, banyak silap lagi. Lebih-lebih lagi hati kita ni tak baik-baik lagi ni. Semahyang puluh tahun dah hati tak baik-baik lagi. Tempat ke tidak agak-agak. Agak-agak sempat nak bagi tuan-tuan. Sekarang ni zaman mati terkejut tuan-tuan. Mati terkejut. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu, mengenal hakikat zat Allah Ta'ala. Bukan itu yang dikehendaki mengenal Tuhan. Bukan itu mengenal, mengetahui hakikat sebenar-benar diri Tuhan tu bagaimana rupa bentuknya. Bukan. Mana duduknya. Bukan. Apa bentuknya, apa warnanya. Bukan. Bukan tu yang dimaksudkan dengan mengenal Tuhan. Bukan.
Seperti dakwaan setengah-setengah puak tu. Dia kata mengenal Tuhan ni ialah apa? Mengetahui hakikat diri Tuhan tu bagaimana. Itu pahaman sesat ke tuan? Ni. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengenal Tuhan bermaksud apa? Mengetahui sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Itu yang dimaksudkan mengenal Tuhan. Bukan mengetahui hakikat diri Tuhan itu bagaimana. Dia kata cari zat Tuhan. Nak cari ke mana? Nak cari mana zat Tuhan? Nak cari mana? Dia bukan bertempat pun nak cari. Nak cari di mana? Cari hakikat Tuhan. Nak cari hakikat zat Tuhan. Mana boleh nak cari hakikat zat Tuhan tu? Sebab apa tak boleh? Kerana yang baharu tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Kita ni baharu. Kita ni makhluk ni bersifat baharu. Apa maksud baharu? Sesuatu yang ada permulaan. Kita ni semua ada permulaan. Asalnya tiada, kemudian diciptakan oleh Allah. Dengan kehendak Allah kita diciptakan, dengan kehendak Allah kita dijadikan. Namanya kita ni baharu. Setiap benda baharu tidak boleh nak mengetahui hakikat sesuatu yang qadim. Allah tu sedia kala dah. Macam mana kita yang kendian nak tahu hakikat yang sedia kala? Tak payah Allah lah. Hakikat nenek moyang kita pun kita tak tahu. Betul? Siapa nama moyang kita yang 15 sebelum? Tak tahu? Dah. Nama pun tak tahu. Rupa dia macam mana rupa dia? Dia orang ni kulit dia macam mana? Tinggi ke rendah? Pun tak tahu. Tu sama makhluk tu. Pun tak tahu. Allah macam mana? Dahlah tak serupa dengan makhluk. Dahlah sedia kala tak serupa pula dengan makhluk. Nak cari macam mana? Kita sesama kita pun tak kenal dah. Zat tu makna diri. Diri moyang kita. Macam mana diri dia? Macam mana diri moyang kita? Nama dia pun kita tak tahu. Rupa lagi lah. Warna kulit ni je. Sifat dia je. Tak tahu. Ni kan Tuhan. Dahlah sedia kala. Lepas tu mukhalafah pula tak serupa. Nak kata begini tak kena. Nak kata begitu tak kena. Berwarna tidak, bertempat tidak, berupa tidak, berjirim tidak, berjisim tidak, bertempat tidak. Perbuatan ni pun tak sama, sifat ni pun tak sama. Dah macam mana? Sebab tu pahaman yang mengatakan mengenal Allah itu adalah mengenal hakikat diri Tuhan. Itu pahaman yang menyimpang daripada pahaman akidah Ahlussunnah. Itu pahaman punah ganah namanya. Mengenal hakikat zat Tuhan. Mana boleh mengenal hakikat zat Tuhan? Tak boleh nak kenal hakikat zat Tuhan. Dia mengetahui hakikat Tuhan tu diri dia sendiri. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah melainkan Allah. Dia sendiri yang mengetahui hakikat diri dia. Kita makhluk tak boleh. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu ialah permulaan dan umbi. Mengenal Allah ni permulaan dan umbi dalam agama. Umbi agama. Sebelum buat ibadat sepatutnya, sebelum kita ni semayang, puasa dan macam-macam tu, kena kenal Tuhan dulu sepatutnya. Begitu sepatutnya. Sebelum berkhidmat kepada Allah, sebelum nak mengabdikan diri kepada Allah, sepatutnya kita ni kena kenal Tuhan dulu. Barulah pengabdiannya tadi akan jadi pengabdian yang sempurna. Tapi ini dah kita abdikan diri dulu, nanti-nanti baru ambil tahu siapa Tuhan yang kita abdikan. Sebab itulah pengabdian diri kita tu tak sempurna. Benda dulu kita kendiankan. Benda yang kendian kita dulu kan. Semayang dulu, puasa dulu, zakat haji umrah dulu, buat macam-macam. Nantilah baru kenal Tuhan tu. Inilah yang menjadi akibat pengabdian kita. Sebelum mengenal Tuhan tu tidak tak terima. Tuhan tak terima. Sebab salah cara pengabdian. Semayang-semayang dah, tapi ada ragu-ragu dalam hati terhadap Allah. Contoh. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu adalah permulaan dan umbi. Itulah dinamakan. Dengan sebab itulah dinamakan ilmu ini ilmu
usuluddin. Sebab tu panggil ilmu ni ilmu usuluddin. Usul tu mana tunjang. Tunjang agama. Usul tu mana tunjang. Ada orang dia takut dengar usuluddin. Bahaya tu ilmu usuluddin. Bahaya tu. Jangan main-main. Kau pandai-pandai kau pergi belajar ilmu usuluddin ni bahaya, nanti kau jadi sesat nanti. Pula dah. Orang mengaji usuluddin nak selamat daripada sesat. Dia pula kata bahaya mengaji usuluddin nanti sesat. La ilaha illallah. Macam-macam. Orang ajak ngaji usuluddin ni supaya jangan tersesat. Dia pula kata ngaji usuluddin ni bahaya nanti sesat. Macam-macam. Ngaji usuluddin lah. Bahasa Arabnya usuluddin, Melayunya kata asas agama, tunjang agama. Apa sesatnya? Tak tu cakap. Usuluddin, asas agama. Kalau orang tanya nak pergi mana tu? Nak pergi belajar asas agama. Okey. Kalau kata nak pergi mana ngaji usuluddin, wih. Benda samalah. Nama je lain. Jadi oleh kerana dalam ilmu ni nak membahaskan tunjang-tunjang penting dalam agama, iaitu perkara yang bersangkut paut dengan Allah. Sebab itulah diletakkan nama ilmu ni usuluddin. Dan juga dengan ilmu tauhid, nama lain. Selain daripada ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Oh ya ke? Macam mana boleh terskip pula tu? Okey, tak apa, tak ada masalah. Terlajak perahu boleh kita undur. Demikian juga mengetahui serta mengaku. Terima kasih. Saya nak tengok tidur ke tidak sebenarnya. Demikian juga mengetahui serta mengaku putus di dalam hati bagi tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Rasul. Apa pula perkara yang mesti ada di sisi para Rasul alaihimussalatu wassalam? Kenapa dipanggil mereka itu Rasul? Apa sifat mereka? Apa perbezaan di antara mereka dengan kita? Kena tahu sifat-sifat Rasul. Kena kenal Allah supaya menimbulkan keyakinan dalam hati terhadap Allah. Tak kenal maka tak yakin. Tak kenal maka tak yakin. Tak kenal maka tak takut. Tak kenal maka tak malu. Tak kenal maka tak menimbulkan rasa hebat terhadap Allah. Sebab tu semua tu datang daripada pengenalan dulu. Mustahil kita nak takut dengan Allah kalau sekadar dengan namanya Allah. Mustahil nak timbul rasa gerun dalam hati terhadap Allah kalau sekadar Allah tu nama kita tahu Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Takkan timbul rasa takut, rasa malu, rasa gerun dalam hati kita. Sebab tu suruh kenal Tuhan, tahu sifat-sifat Tuhan tu baru rasa malu, baru rasa takut, baru rasa kagum, baru rasa hebat. Kalau sekadar dengar nama, takkan takut dengan nama tuan-tuan. Kecuali kenal harimau, dia kenal harimau, baru takut, gerun. Tapi kalau tahu nama je rimau, apa sifat dia, tak takut kita. Tak gerun kita, tak risau, tak bimbang kita. Orang yang kenal, jangan main. Masuk hutan, tengok tapak dia ada dah, balik. Lain kali kita pergi. Trip kali ni dibatalkan. Pasal tak nampak tapak tu. Ingat tapak aku tu? Jangan buat pasal. Kan pergi tak kembali kan? Sebab apa jadi macam tu? Kenal. Faham tak? Bagi orang yang tak kenal, tahu nama je harimau, dia tak risau. Sama ni. Kalau kenal Allah, tahu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, taknya takut, taknya malu, taknya risau, taknya bimbang. Tapi bagi orang yang kenal, dia jadi takut, dia jadi gerun, dia jadi risau, dia jadi bimbang, dia jadi malu. Tu macam Nabi Rasul tu, wali-waliullah tu, ahlillah tu. Kenapa sikap dia macam tu? Bukan sahaja terjaga zahirnya daripada buat benda yang dilarang, bahkan hatinya pun selamat. Kenapa sampai macam tu? Sebab takut tadi. Sebab takut. Sampai ke dalam ni pun dia jaga. Bukan kat luar ni. Kita ni jaga luar ni.
Sebab takut orang kata kita tak elok. Jadi kita bersungguh-sungguhlah jaga luaran kita. Tapi dalam ni, oleh kerana orang tak tahu, orang tak nampak, orang tak lihat, kita biarkan dengan macam-macam penyakit yang huduh-huduh dalam hati kita. Penyakit yang busuk dalam hati kita. Semayang dah tapi busuk hati. Kita mengaji dah busuk hati. Nampak tak tu? Sebab apa tak takut dengan Tuhan? Kalau takut dengan Tuhan, dia akan jaga zahir batin ni. Akan jaga. Sebab ilmu Allah tu contoh. Ilmu Allah meliputi, tembus sampai ke dalam hati. Sebab tu orang yang mengenal Tuhan dengan sebenar-benar, dia takkan simpan penyakit hati. Walau sekecil apa pun, dia takkan simpan. Sebab dia takut. Kerana apa yang Allah tahu daripada dia akan dipersoalkan nanti di hari kiamat. Dia tak berani nak simpan sekecil apa pun. Dia tak berani. Beza macam kita. Pengenalan tu tadi. Yang mempengaruhi takut seseorang tu kepada Allah adalah pengenalan. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, makin dalam pengenalannya terhadap Allah, makin tinggi pengetahuan pengenalan terhadap Allah, makin mempengaruhi rasa takut di dalam hatinya terhadap Allah. Tilik diri kita masing-masing, renung diri kita duduk kat mana. Mudah-mudahan dengan merenung tu dapat menimbulkan kesedaran dan keinsafan, supaya ada keinginan untuk kita berusaha memperbaiki lagi. Jangan selesa tuan-tuan dengan hati kita. Jangan selesa. Kalau sekadar sembahyang, kalau sekadar puasa tutup aurat, orang munafik pun buat. Orang kafir munafik pun tutup aurat juga. Orang kafir munafik pun baca Quran juga. Orang kafir munafik pun solat tak tinggal. Orang kafir munafik pun pergi haji umrah. Ada pun orang yang betul-betul beriman dengan Allah, bukan zahirnya sahaja, taat, bahkan hatinya pun taat, takut kepada Allah hati dia. Jadi biar zahir dan batin tu selari. Bersih zahir, bersih batin. Taat zahir, taat batin. Gitu. Kalau zahirnya taat, batinnya maksiat, tak jadi tuan-tuan. Takkan mendekatkan hamba dengan Allah kalau demikian. Kalau sekadar zahirnya saja taat patuh kepada Allah, tapi batinnya tidak, takkan mendekatkan dia dengan Allah. Tak dekat. Ulama kata kena bergabung dua ni. Amalan zahir bergabung dengan amalan batin, baru dia mendekatkan hamba kepada Allah. Kalau zahir saja, tak bergerak. Takkan bergerak ke mana tuan-tuan? Cuma perasan. Cuma perasan dekat. Semayang dah, puasa dah, qiyamul lail, tahajud, apa lagi? I'tikaf masjid, baca Quran 1 juzuk sehari. Wakaf sini, wakaf sana, zakat sini, zakat sana, derma sini, derma sana. Zahir je, tapi barang dalam tak ada. Ulama kata kau tak bergerak, duduk situ je. Kau tak akan bergerak, kau tak dekat dengan Allah. Bila bergabung zahir dan batin, baru akan menggerakkan dia semakin hampir dengan Allah. Jadi jangan kita hebohkan luar ni saja. Yang dalam ni pun kena. Takut dengan Allah, malu dengan Allah. Jangan ada penyakit hati hasad, dengki, ujub, riya, takabur. Kena bersih, kena buang benda tu, kena seiring, kena taat. Batin pun kena taat. Allah suruh apa? Dalam hati kita. Bersangka baik. Kena ada sangka baik. Pemaaf kena ada. Redha dengan qada qadar kena ada. Ni kita puas hati dengan semayang kita. Puas hati dengan semayang. Semua orang semayang. Sebab tu kena mengaji. Ibadat ni kena mengaji. Ibadat ni kena mengaji. Bukan ikut suka hati. Bukan ikut rasa-rasa. Imam Ghazali kata, bukan ikut rasa-rasa, kena mengaji, kena ada ilmu. Baru tahu selok-belok ibadat yang sebenar dan ibadat yang tidak sebenar. Kita hebohkan jaga yang zahir, semayang, puasa, zakat, haji, umrah, aurat kita jaga. Yang dalam kita tak jaga. Itu bukan ibadat yang sebenar. Itu bukan ibadat yang sebenar.
Ibadat yang sebenar ni taat zahir, taat batin. Berhenti maksiat zahir, berhenti maksiat batin, itu baru ibadat yang sebenar. Bukan pilih-pilih. Setiap benda haram semua kena tinggal, bukan pilih-pilih. Kita arak kita tinggal, judi kita tinggal, apa lagi? Merompak kita tinggal, bunuh kita tinggal, zina kita tinggal, mengumpat kita tak tinggal, berdengki kita tak tinggal, sangka jahat kita tak tinggal. Nampak tak? Ni kita memilih-milih benda haram. Memilih-milih benda haram untuk ditinggalkan. Mana benda haram yang kita rasa jijik, kita tinggal. Mana benda haram yang pada kita tak jijik, kita buat. Nampak tak? Kenapa kalau orang bagi kita makan anjing babi kita tak nak? Sebab kita jijik. Bukan sebab haram sebenarnya. Sebab jijik. Mengumpat jijik tak tuan-tuan? Tak. Mengumpat jijik tak? Tak. Sebab tu kita tak ada rasa bersalah sebab pada kita tak jijik. Faham ke tak faham? Ni ada daging anjing babi free, nak tak? Haram. Tak ada jijik lah. Jomlah mengumpat. Jom. Sama tak haram? Sama kan? Kenapa yang ni kita buat rasa tak bersalah? Berdengki, bila orang lain dapat nikmat, dapat kesenangan, kita iri hati. Mudah-mudahan Allah tariklah. Mudah-mudahan Allah ambil tak. Hukumnya apa tu? Haram tak? Kenapa kita tak tinggalkan? Kenapa kita tak tinggalkan kalau haram? Kenapa lagi anjing babi kita tinggalkan? Sebab haram yang ni. Haram kenapa kita tak tinggalkan? Tu masalah dia kita. Lepas tu rasa baik. Alhamdulillah, semayang banyak dah ni. Husnul khawatimah. Apa? Habis dah. Habis dah pahala amalan kita. Habis dah. Dimakan oleh penyakit hasad dan kita. Habis dah. Nampak tak tu? Kita ditipu oleh nafsu dan syaitan. Yang mana syaitan ni dengki dengan amal soleh yang kita buat, maka dihasut kita membuat benda yang menjadi asbab pahala amal soleh kita dipadam oleh Allah. Sebab tu kita kena bijak, kena cerdik. Bukan main buat. Yang wajib pun kita buat, yang haram pun kita buat. Akhirnya balik akhirat tangan kosong. Nampak dunia, tu lumuh dah ibadat. Balik akhirat bawa rugi dah. Sebab cara beribadat tadi kita tak tahu, pantang larang ibadat, kita tak nak jaga. Habislah, penatlah, sia-sialah umur kita. Sia-sialah pengorbanan kita. Sia-sialah penat lelah kita dalam ibadat. Balik akhirat bawa dosa dan bawa kebajikan. Berjaya digagalkan oleh syaitan dan nafsu. Berjaya dipermain-mainkan, dipersenda-sendakan oleh syaitan dan nafsu. Dia sekarang kita kata tak apa. Tunggu nanti. Jadi kena kenal Rasul juga. Bila mengenal Rasul, barulah ada keyakinan dengan Rasul. Barulah mudah kita nak terima apa yang Rasul perintah. Kau tak pertikai apa yang dibawa oleh Rasul. Demikian juga mengetahui serta mengaku betul di dalam hatinya tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul dan segala dalil serta dalil-dalilnya. Dan tentu tidak segala yang mustahil atas Rasul dan segala yang harus bagi Rasul serta dalil-dalilnya, kena tahu juga. Sebab kita ni wajib beriman, yakin dengan Allah dan Rasul, bukan yakin pada Allah je. Ada orang dia kata, Ustaz, saya ni kalau nak nisbahlah Quran dengan hadis, saya lebih percaya Quran lagi. Hadis saya tak berapa sangat. Hadis. Kata kenapa? Jelas sebab hadis ni kadang ada hadis palsu. Sebab tu je. Hadis palsu tu tanggungjawab orang yang menyampaikan hadis palsu lah. Itu bukan kerja kita nak siasat hadis tu palsu ke tidak. Bukan kerja kita, tak cukup alat. Kita tak cukup alat nak mengetahui hadis tu palsu ke, dhaif ke apa. Bukan kerja kita. Kita tak tahu, kita orang awam ni. Itu tugas ahli ulama. Siapa yang menyampaikan hadis palsu, dia bertanggungjawab dengan Allah lah. Jangan disebabkan ada hadis-hadis palsu macam tu kita langsung tinggalkan hadis Nabi. Pakai Quran je. Ada juga jadi macam tu. Tu main rasa-rasa lah. Ibadat main rasa-rasa.
Main rasa-rasa. Pada saya rasa macam ni lah, macam tak berapa kena. Sebab hadis-hadis ni kadang-kadang ada yang palsu, kadang kita tak tahu hadis tu betul ke tidak. Jadi pada saya Quran tu lah. Hadis ni saya tak berapa ni sangat. La ilaha illallah. Rosak kita tu lah, jangan. Itu main rasa-rasa. Suruh ngaji tak nak. Ajak ngaji tak mau. Allah Akbar. Bahaya lah. Sebab tu sifat jahil ni bahaya sangat. Boleh merosakkan akidah. Allah. Segala yang wajib bagi Rasul dan serta dalilnya. Tentu tidak segala yang mustahil atas Rasul. Dan perkara yang harus bagi Rasul kena tahu. Bukanlah dikendaki dengan mengenal Allah Ta'ala itu mengenal hakikat zat Allah. Jangan. Kalau ada orang kata mengenal Allah adalah mengenal hakikat, itu semua salah. Itu bercanggah dengan akidah kita ahli sunnah. Jangan ikut. Walaupun dia boleh terbang atas udara sekali. Walaupun dia masuk dalam air tak basah pun. Jangan kita terpedaya dengan benda pelik-pelik yang ada pada diri dia tu. Kerana yang baru tak dapat mengetahui hakikat yang qadim, tak boleh nak tahu hakikat zat Tuhan macam mana. Dia tak sama dengan makhluk. Tak boleh nak cerita macam mana. Yang kita dah belajar, sifat Allah apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawa. Tak serupa dengan segala sesuatu. Zatnya, sifatnya, perbuatannya tak serupa. Nak congak bagaimana, nak gambar macam mana, nak bayang macam mana, semuanya tak sama dengan hakikat Allah Ta'ala. Dah, macam mana? Serahkan urusan pada Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah melainkan Allah sendiri. Dan keadaan mengenal Allah Ta'ala itu, permulaan dan umbi, itulah dinamakan ilmu suluddin. Dan juga dengan ilmu tauhid. Nama lain ilmu tauhid. Sebab apa nak panggil ilmu tauhid? Kerana yang mengetahui, yang tu makna orang lah. Kerana yang mengetahui, mana orang yang mengetahui, bila dia belajar bersungguh-sungguh, istiqamah, tak putus asa, rajin tulis, rajin catat, sehingga dia tahu, dia faham dan mengertikan ilmu ini, mentauhid ia akan Allah Ta'ala. Dia akan menjadi orang yang senantiasa mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala hal. Apabila dia dapat mengambil manfaat dan faedah daripada ilmu ni, usuluddin ni, dia akan menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Lawan mentauhidkan Allah apa? Mensyirikkan Allah. Maknanya selamatlah dia daripada mensyirikkan Allah. Jadi ilmu ni di antara ilmu ini adalah merupakan ilmu yang nak menjaga seseorang daripada jatuh kepada menyengutukan Allah Ta'ala. Sebab tu mudah-mudahan Allah bagi kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dinamakan ilmu kalam, nama lain. Panggil juga ilmu kalam. Sebab apa pula panggil ilmu kalam? Kerana bicaraan kalam Allah Ta'ala sangat payah, sehingga berlaku fitnah-fitnah kepada ulama yang dulu. Pembahasan sifat kalam Allah Ta'ala tu ada kerumitan. Bila sebut ilmu suluddin, bila sampai bab kalam, ada kerumitan dekat situ. Maka oleh kerana masyhurnya kerumitan, kehalusan perbahasan dalam sifat kalam itulah diletakkan nama ilmu ni ilmu kalam. Sebab masyhur susah bab kalam. Habis. Banyak lagi, ada orang panggil ilmu sifat 20, ilmu aqaidul iman, macam tu. Bendanya sama, maksudnya sama. Dan dikendaki dengan dalil. Tu sebelah dah, berhenti dah. Wallahu a'lam. Dah. Dah takkan nak duduk sampai pukul 1. Kan nak masak lagi, nak pergi macam-macam lagi kan. Dah tu, tanda jadi dah. Tanda situ. Muka surat 30. InsyaAllah tuan-tuan Alhamdulillah dapat juga saya jumpa orang baik-baik kat sini. Orang pilihan Allah ni tuan-tuan ni, bukan sebarang orang, kan kaling-kaling. Tetamu Allah, dif kehormat. Orang pilihan Allah. Jadi yang tak ada kitab boleh dapatkan kitab lah
Yang tak ada kitab boleh dapatkan kitab. Bila ada kitab, syok nak mengaji sikit, boleh buat catatan. Kat rumah boleh ulang kaji. Macam yang lain-lain. Je tanya yang lain-lain tu, semua ulang kaji kat rumah tu. Ada tengok tak kitab ni kat rumah? Ada tengok? Ada. Tengok daripada jauh ke apa? Oh, tengok online yang tak ada kitab, carilah kitab harga dia mencecah RM8 lah. Harga dia mencecah ini pengulangan kali kedua dah mudah-mudahan. Tak apalah, belajar je lah. Betulkan niat, belajar kerana Allah, usahalah istiqamah. Kita tak pandai, mudah-mudahan Allah memberi pintu, membukakan pintu-pintu kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan sekalian yang hadir yang mengikuti, termasuklah ibu bapa kita, anak bini kita, suami kita, anak-anak kita semua diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sekalian yang hadir dikurniakan oleh Allah umur yang panjang, lagi berkah, kesihatan, keafiatan yang baik untuk terus beribadah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita untuk berusaha memperbaiki amalan zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah melahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita suami yang suami jadi suami yang bertakwa, yang soleh, yang bertanggungjawab. Yang isteri moga dijadikan isteri yang taat pada suami, yang takwa kepada Allah, yang jaga maruah. Mudah-mudahan Allah SWT mengkabulkan segala doa, hajat yang tersurat, yang tersirat. Moga dikabulkan oleh Allah. Yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah, sakit dan sebagainya, moga diberi hati yang sabar, redha dan bersangka baik dengan Allah serta diberi kesembuhan. Begitulah juga kita doa, mudah-mudahan Allah memberi kemenangan kepada umat Islam yang sedang dalam peperangan, sedang kita di Palestin sana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggerakkan hati-hati orang-orang negara-negara Islam yang lain datang memberi pertolongan, insya-Allah. Itu sajalah. Jadi salah silap, kekurangan, minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.